Saya nak tanya satu situasi, apakah benda ni betul ataupun ini saja sembang-sembang di luar ataupun gosip politik? Benarkah Tan Sri Muhyiddin pada awalnya ketika berlaku kemulut ini menyatakan kesediaan untuk menerima Tun sebagai PM untuk meneruskan jawatan dan jangan letak jawatan? Ya. Selepas itu Tan Sri Muhyiddin menyatakan bahawa jika nama Tun dibangkitkan dalam Dewan, nama dia juga akan dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Sebab itu salah satu daripada fakta yang saya tak boleh menerima Tan Sri Muhyiddin. Kerana kalau dia sebagai pengurus presiden parti yang memegang kepada prinsip parti, dia kena pegang kepada keputusan parti. Pada hari Isnin 25 hari bulan, kita bermesyuarat. Parti membuat keputusan bahawa tidak ada calon lain, hanya Tun Dr. Mahathir yang kita akan sokong sebagai Perdana Menteri. Itu adalah mesyuarat terakhir. Dan dalam mesyuarat itu juga kita dah putuskan bahawa kita tidak ada sebarang ikatan dengan Muafakat Nasional ke, dengan PAS ke, dengan UMNO. Jadi sebab itu bila kita kembali kepada asas kita, kita menyokong Tun Dr. Mahathir. Yang menjadi tanda tanya saya bila mana hari Khamis berjumpa dengan dia, saya di sebelah dia bersama dengan Syed Saddiq, satu ungkapan yang dilontarkan oleh Tan Sri Muhyiddin kepada Tun adalah amat mengecewakan saya. Kerana sebagai presiden parti, kalau you berpegang kepada parti, you tak boleh mempersoalkan Tun Dr. Mahathir. Kalau nama Tun dicalonkan di parlimen, nama saya juga akan dicalonkan di parlimen. Itu betul dia cakap? Ya, itu yang dia cakap. Tanya Syed Saddiq di sebelah saya. Dan yang lebih memberatkan lagi saya bila mana sifat scheme of thing dia ni. Sebenarnya sebelum dia nak tawarkan kepada ahli-ahli parlimen lain, orang yang pertama dia tawar adalah Tun Dr. Mahathir. Apa yang dia tak tawar kepada Tun Dr. Mahathir waktu itu? Pastikan Tun jadi menteri mentor. Yang kedua, segala kepentingan keluarga Tun akan dijaga. Saya jadi terkejut. Tun Dr. Mahathir kata, saya di sini untuk negara, bukan untuk keluarga saya. Keluarga saya boleh jaga diri mereka sendiri. Maka disitulah bermula sifat seseorang itu bila mana inginkan kuasa dengan jalan yang tidak benar. Kenapa harus kau nak tawarkan kepada Tun Dr. Mahathir? Tak payah semua. Tak perlu. Dan kita pegang kepada keputusan parti. Keputusan parti adalah Tun Dr. Mahathir. Kalau sekiranya berlaku sebarang perubahan, kalau Tun sendiri kata saya sendiri tidak mahu lagi dicalonkan nama saya, kita bawa kepada parti. Ini yang berlaku kepada Tan Sri Anwar Musa. Bila mana perkara yang sama juga tidak dibawa kepada parti. Jadi sebab tu saya kata keadaan sekarang politik ini sudah menjadi lebih kepada kepentingan peribadi, bukan kepada agenda perjuangan sebenar. Sebab itu apa guna kita berparti? Tak semestinya kalau kita nak berjuang seperti mana Siusaha Agung UMNO kata, kita kena ada jawatan, kita kena ada parti untuk kita nak. Tidak perlu. Kalau kamu ikhlas untuk bangsamu, agamamu, negara kamu, berjuanglah. Kerana ini adalah kepentingan untuk bangsa, agama dan negara. Kalau kita duk bercakap, 22 bulan, banyak kepentingan orang Melayu, kepentingan orang Islam hilang. Saya nak tanya kat mereka balik, hilang kat mana? Hilang dekat mana? Apa yang berlaku di zaman UMNO 60 tahun lebih? Tanah di Pulau Pinang, tanah orang Melayu, yang menjadi broker menjual tanah orang Melayu adalah orang UMNO, pemimpin UMNO. Dan apa yang berlaku dengan Lembaga Tabung Angkatan Tentera? 6 bilion dibelanjakan untuk membina kapal, itu wang daripada bekas-bekas ahli tentera. Itu apa dia? 99% orang Melayu. Jadi di mana yang dikatakan semenjak 22 bulan ini, dengan adanya DAP, dengan adanya kumpulan-kumpulan ini, orang Melayu, kedudukan orang Islam terhakis. Tak ada satu perkara yang logik. Tu, bila melihat daripada penjelasan Datuk, kita nampak bahawa soal perdamaian antara Tun dengan Tan Sri Muhyiddin ini semakin jauh dan mungkin tak menjadi kenyataan, atau Datuk rasa masih ada lompang untuk memperbaiki keadaan ini? No, bagi kita, kalau kata dari segi perdamaian ini, kalau untuk kepentingan negara, saya rasa tidak ada masalah. Sebab Tun Dr. Mahathir pun pernah bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar. Tun Dr. Mahathir juga bekerjasama dengan DAP. Tun Dr. Mahathir bekerja dengan parti-parti yang telah melawan dengan dia selama hampir 20 tahun. Tetapi ini masalah negara, tetapi bukan masalah kuasa.
Kalau Tan Sri Muhyiddin benar-benar ingin bersama dengan Tun Dr. Mahathir, dia kena letak soal kuasa dan jawatan dia di sebelah. Jangan dia bercakap dengan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Karena keadaan sekarang negara kita ini, kita melihat banjir ini, kita boleh melihat secara fizikal, kemusnahan. Tetapi COVID ini, pandemik ini, kita tak boleh melihat secara fizikal. Tapi kesannya lebih besar daripada banjir ini. Apa yang akan berlaku ini? Masalah ekonomi, masalah rakyat. Bukan kata dari segi soal hilang pekerjaan, soal pendidikan juga. Daripada tadika sampailah ke universiti. Tak boleh pergi, tak boleh buat apa. Jadi apa yang akan berlaku ini? Hari ini kita lihat dengan kestabilan politik yang sudah remuk radam dalam negara kita ini. Pelabur lari keluar daripada Malaysia. Tutup kilang semua. Tutup kilang. Kita lihat bagaimana berlaku bila mana keadaan ketidakstabilan politik ini. Saya rasa kita takkan boleh ke mana. Sebagai sebuah negara, kita hanya 30 juta rakyat. Sebenarnya negara Malaysia kita ini sebuah negara yang kita cukup bersyukur kerana kita punya dijadikan Malaysia ini sebuah lokasi landscape-nya yang begitu strategis. Terlindung dari apa juga bencana. Kalau dibandingkan dengan Indonesia. Dan kita mempunyai pelabuhan yang baik di sebelah timur, di sebelah barat, di sebelah selatan. Kita mempunyai pelabuhan yang baik dan laut yang dalam. Tetapi kerana kalau silap pentadbiran kita, maka kita akan hancur. Tok, bila disebut tentang pentadbiran ini, Tun pernah menyuarakan soal Grand Coalition. Banyak orang kata tokoh-tokoh politik sama kerana dia tidak mementingkan soal parti ini. Dia melihat kepakaran masing-masing dan sebagainya. Apakah Datuk rasa itu satu langkah untuk mengembalikan reputasi pentadbiran yang lebih baik? Ya, Grand Coalition ini sebenarnya kita tak ada kuasa. Sekarang ini kita nak lihat dulu kerajaan yang sedia ada. Kerajaan yang sedia ada ini tidak ubah sama seperti kerajaan kleptokrat. Tan Sri Muhyiddin ini ibarat orang yang berpakai kain pelekat yang tak cukup tinggi. Kain yang tak cukup besar. Kalau dia gulung naik atas sikit, takut nampak. Kalau dia pakai di atas, takut terlondek. Jadi dia kena jalan berpegang kain sentiasa. Ini kerajaan yang bukan kukuh. Tambahan pula hari ini dengan kedudukan UMNO yang mendesak, seluruh Malaysia mendesak supaya keluar daripada Perikatan Nasional. Sebenarnya Perikatan Nasional ini pun bukannya sebuah parti yang boleh menubuh kerajaan pun. UMNO bukan berada dalam Perikatan Nasional. Yang ada dalam Perikatan Nasional cuma Bersatu dan juga PAS. Kalau nak tengok dari segi ahli parlimennya baru 50 lebih saja. Tak cukup untuk menubuh kerajaan. Secara kasarnya tu, kalau kita lihat apabila Tengku Razali tarik diri daripada menyokong dengan peletakan jawatan Ahmad Jazlan dalam jawatan pengurusi yang dilantik, menampakkan mereka tidak lagi bersetuju dengan kerajaan yang ada. Kedudukan ini meletakkan PN agak rapuh. Bukan agak rapuh lah, makin rapuh. Datuk lihat ke arah mana Perikatan Nasional dan berapa lama lagi dia boleh berada dalam keadaan yang meruncing ini? Perikatan Nasional ini ibarat cuba menampung kebocoran yang besar. Mereka tidak tahu sejauh mana mereka nak menampung supaya kapal mereka itu tidak tenggelam. Tetapi bagi saya, mereka sudah tenggelam. Dan sebab itu saya beranggapan bahawa kalau Tan Sri meneruskan kepimimpinannya, maka dia akan membawa kepada kelebihan dia sebagai Perdana Menteri. Tetapi apa yang dia kalamkan dulu, inginkan sebuah negara yang bersih, negara yang berpegang kepada rule of law, negara kepimpinan yang melawan amal ma'ruf, berpegang kepada amal ma'ruf nahi munkar, akan terpadam. Tun ada sebut, kalau kita merasakan bahawa kita dah tak cukup kuat lagi, tak ada majoriti lagi, elok resign. Pandangan Datuk secara terbuka. Saya menyokong. Itu yang sepatutnya dilakukan. Sepatutnya letak jawatan saja. Serah balik mandat ini dan serah kepada prerogatif yang di-Pertuan Agong untuk menyelesaikan masalah. Sampai bila kita nak bermain politik begini? Sebab tu saya kata, bila kain tak cukup nak pakai, nak jalan macam mana? Itulah ibaratnya. Dan saya rasa
kelebihan yang ada, kita dalam perlembagaan kita pun berbagai cara yang boleh kita buat untuk menyelamatkan keadaan. Jadi saya rasa yang terbaik hari ini, banyak yang membuat andaian dan pertikaian. Oh, tak mau balik kalau tak mau tak mau ni. Begitu juga dengan Tun Dr. Mahathir. Ada orang kata dah nak jadi Perdana Menteri sampai 3 kali. Bagi saya ini bukan soal 3 kali atau 4 kali. Ini adalah mandat rakyat yang diberi pada PIU 14. Ini bukan lagi masuk kepada PIU 15. Ini PIU 14 masih lagi dalam term yang rakyat bagi mandat kepada Tun Dr. Mahathir bersama dengan Pakatan Harapan. Yang jelas itu, saya nak petik yang di ujung yang Tun sebut tentang Datuk Seri Anwar. Bila dia kata dah berkali-kali janji ada numbers dan sebagainya, last sekali dia sebut pergi balik lah. Balik yang masuk ini menampakkan soal, kalau saya nak takrifkan sebagai kebencian, mungkin ada, dan kalau nak takrifkan sebagai tidak lagi percaya, tentunya ada. Pandangan Datuk tentang masa depan politik Anwar yang pada ketika ni kita rasa dia memang dah agak jauh daripada Tun. Sebenarnya yang menjauhkan daripada Tun adalah dia sendiri, Datuk Seri Anwar sendiri. Pada peringkat awal kita bukan lagi bersama dengan PH, tetapi untuk kita nak mengambil balik kerajaan pada waktu itu, kita berbincang dan kita tahu bahawa Datuk Seri Anwar tidak mampu untuk nak deliver the numbers. Dan kita berbincang, Datuk Seri Syafiee, Tun Mahathir dan saya pun ada di situ. Dan apa yang saranan yang diberi oleh Datuk Seri Syafiee adalah minta supaya diberi ruang kepada Tun mungkin dalam tempoh setahun sebagai jambatan untuk you kembali sebagai Perdana Menteri. Ya. Dan kemudian you menerajui untuk PIU 15. Dan dia masih lagi tidak berapa pleasant ataupun comfortable. Maka Tun sendiri yang mengungkapkan, dia kata okeylah, kalau susah sangat setahun, biarlah 6 bulan untuk saya jadi jambatan for you to be the Prime Minister. 6 bulan saja? 6 bulan saja. That is the last. Kalau dia setuju dulu, hari ini dia dah Perdana Menteri. Tak lama mana pun 6 bulan tu. Sebab kita tahu waktu itu ada juga ramai yang nak menyokong kita, tetapi menyokong Tun lah terutamanya, tetapi tidak berapa comfortable dengan Datuk Seri Anwar. Tapi sekarang ini dah berlalutan dan sehinggalah dia membuat pengumuman formidable, convincing, without Tun. So, I mean, it's a very clear message that he want to be a Prime Minister without Tun Mahathir punya support. So it's okay. I mean, we have no problem with that. So kalau dia ada number, go ahead. Dan sampai ini hari pun sebab Tun say lah. Bukan baru daripada tahun 2013 kan? 2013 sampai ke sekarang, you know. Dan hari ini pun kita pun tahu bahawa dia mempunyai satu hubungan yang begitu akrab dengan Datuk Seri Najib, yang juga sebahagian daripada orang yang menggerakkan supaya mendapat formidable itu. Jadi saya tergantunglah kepada rakan-rakan kita yang di dalam PH, kalau sanggup menerima kerjasama dengan kleptokrat. So carry on lah. Baik tu, kita akan bincang panjang selepas ini kerana kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana kerana kita akan terus bersama dengan Yang Berhormat Senator Datuk Wira Marzuki Yahya, Timbalan Presiden Pelajar Parti Pejuang, walaupun belum diluluskan, tapi tak apalah, kita terus kerana semangat perjuangan itu terus wujud dalam hati dan nurani Datuk Wira Marzuki Yahya. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan